Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Apa benda ni, tak ada tajuk, tak ada apa Abang Abu ni alih-alih datang terus nak buat live lah konon. Alright. Jadi title apa dia punya title hari ni? Okey, tajuk lah, kita letak tajuk, takut nanti orang tak tahu kan. 10 lagi sebab orang tak kaya-kaya. Tu dia tajuk dia. 10 lagi sebab kenapa orang tak kaya-kaya. Tu tajuk yang kita nak bincangkan. Sambil tu Abang pun nak cerita pasal yakin. Apa tu yakin? Sekejap lagi. Alright. Dan hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari ni hari Rabu. Kita dapat hari ni hari Rabu Dengan kita tengok. Saya pun tak tahu hari ni. Khamis lah. Hari ni dah Khamis. Hari ni dah hari Khamis, besok Jumaat, lusa dah Sabtu. Sabtu Ahad ada kelas, lepas tu hari Isnin ada dekat Melaka. Alright. Jadi kita nak tanya kat sini siapa dia? Oh, Abang Zul Apple. Apa khabar Abang Zul Apple? Abang Zul Apple sibuk Saya pun sibuk lah abang. Alright, alhamdulillah. Okey, rezeki Allah ni dia luas. Kan? Kalau satu tak jadi, pasti Allah akan gantikan dengan yang lagi bagus. Kan? Aslina ketua kelas, ketua Nadi Group. Ketua Nadi Group. Nadi Group ni destin menjadi satu grup multi-million dollar group. InsyaAllah. Right, dan ni adalah dia punya presiden pertama dia. Okey. Alright, tajuk hari ni 10 lagi sebab orang tak kaya-kaya. Tapi sebelum tu marilah kita beristighfar sikit. Astaghfirullahalazim. Dan sambil beristighfar tu kita kena buat apa tahu? Kita kena hantar kepada member-member kita. Anak-anak saya lah. Awak nak buat tak buat, awak punya suka. Saya ni kena buat. Sebab apa? Ramai yang suruh saya hantar kalau saya buat live. Saya ni tak adalah macam profesional sangat kan. Kita just like bila kita buat, kita hantar saja. Okay. So macam tu lah. Jadi kalau you ada member-member, hantar. Sambil hantar tu buat apa tau? Tekan macam ni. Saya nak buat saya nak buat kejap saya nak buat. Dia macam ni. Saya buat macam ni tau. Alright, kita tekan. Kita cakap astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kalau nak panjang lah. Kalau nak pendek, astaghfirullahalazim. Dia astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Tu dia. Kita beristighfar dulu. Alright. Syahrukhan Malaysia hari ni lunch dekat mana kita Oh ada Hari ni ada kat KL lagi ke? Nizam. Kalau ada kat KL, turunlah setapak kita dekat Al-Majunas. Abang Abu tengah hari ni insyaAllah kot. Tak adalah apa-apa sangat. Boleh turun je dekat Al-Majunas. Kita boleh lunch di sana. Okay. Saya juga terlupa untuk nak ni lah dengan you punya. Nanti saya akan zak dengan Nizam. Alright. Okay. Alright. So kita SRK Malaysia tu dia. Alright. Terima kasih lah. Bagi yang cakap aku SRK ni kan, aku ada hadiah untuk orang. Apa tahu hadiah dia tepuk. Kita kasih tepukan kepada korang sebab korang cakap aku ni macam Syahrukhan Malaysia tak apalah. Tak apa kan. Okay, Nizam nanti kita boleh have lunch insyaAllah maybe pukul 12 kot kan.
Alright, okay. Hari ni abang pun nak just like share kepada anda, just mungkin adik-beradik, especially adik-beradik lah, semua tu suruh dia orang bangun tengok. Waalaikumsalam, Abang Halim Om Osop. Abang Halim Osop pun ada kat sini. Terima kasih. Kita ada boost confidence. Pagi-pagi. Kita boost confidence. Confidence ni okay. Since kau dah cerita pasal confidence kan, aku nak cerita pasal satu benda yang ramai tak faham dia punya kekuatan tau. Yang ini satu benda yang abang-abang namakan dia yakin tau. Yakin. Apa tu yakin? Ramai orang dia mencari keyakinan, lepas tu baru cari dia cari ilmu tau. Dia cari ilmu, dia cari itu, dia cari ini, barulah konon-konon dia rasa yakin. Yakin tu second class and third class punya yakin. Yakin yang pertama ni, dia tak peduli tau. Dia ada apa, tak ada apa, dia yakin. Yang benda yang dia nak buat ni berjaya. Dia yakin sangat. Kemudian dia pergilah cari ilmu dan sebagainya. Itu benda, kalau kita faham konsep tu kan, hidup ni jadi mudah tau. Hidup ni jadi mudah, hidup ni jadi best sangat. Dan semua benda seolah-olah dia macam magic. Dia jadi macam magic. Sebab apa? Dia keyakinan tu, dia keyakinan level 1, level top class. Dia tak ada doubts lah. Bila dia yakin, dia buat sesuatu, dia tak ada doubts. Dia yakin sangat, dia tak tahu macam mana benda tu jadi, tapi dia yakin dan dia akan terus buat. Itu keyakinan yang perlu ada kalau kita nak memaksimumkan hidup kita ni dengan paksi yakin tadi. Faham tak? Mungkin ada yang tak faham. Mungkin adakah aku cakap level tinggi sangat? Tak kot. Aku cakap macam biasa je. Cuma pemahaman aku tu nak sampaikan dalam articulation ni, dia macam mungkin memerlukan sedikit benda yang kita nak tahu. Alright? Dia yakin dia is like dia tak ada doubts tau. Dia tak ada doubts. Dia bila kita buat benda tu, kita tahu benda tu dia jadi. Dia macam tu. Dia tahu, dia tak ada macam doubt. Dia pergi cari ilmu, yes. Dia cari ilmu. Itu semua satu kemestian. Kena buat. Kan? Kena datang, kena belajar, whatever. Tapi dia bukan meletakkan pelajaran tadi yang menyebabkan benda. Dia memang yakin benda tu akan jadi. Dia akan terus buat dan 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 dia jadi. Jadi, tapi nak bawa benda tu dalam minda dan jadikan dia sebagai satu paksi dalam jiwa ni memerlukan satu kata orang tu apa dia Allah lah. Dia Allah yang kena bagi benda tu. Right? Kalau kita faham benda tu, dia jadi mudah sangat. Dia sangat jadi mudah bila saya cerita benda ni kan. Sebab Allah juga yang memberikan kita untuk mempercayai benda tu tau. Kalau Allah bagi benda tu pada kita, ya Allah, dia punya luar biasa. Luar biasa. Jadi, benda ni macam mana aku nak sebut? Kau faham tak apa aku cakap ni? Kan? Siapa kat sini yang yakin? Siapa yang tanya di Syira tanya kan? Syira kan? Engkau faham tak apa yang aku cuba cakap? Sebab lepas ni aku nak cerita pasal 10 lagi sebab orang tak kaya-kaya ni kan. Tapi sebelum tu aku nak cerita pasal keyakinan tadi. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boost confident. Okey, ada lagi ni. Siti Zulaika Arif. Okey. Assalamualaikum Abang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Right? Okey. Ya, hidup mudah jadi best macam magic sebab keyakinan. Yakin buat tanpa ragu-ragu, yakin mesti jadi. Faham Abang Abu? Okey. Yang faham alhamdulillah. Right? Yang faham ni alhamdulillah sebab bila kita faham, kita kena buktikan dengan kita buat tau. Jangan bila ada something kita terus macam terkejut ataupun macam dah tak confident whatever, right? Yakin ni kena faham. Itulah satu kunci yang saya mula macam rasa tau. Dia keyakinan yang tak ada macam doubt tau. Walaupun dia macam dalam realiti macam logiknya macam mana kan, dia tak ada. Dia yakin dia luar biasa kan. Yakin dia macam dia serahkan pada Allah. Dia serahkan benda ni jadi dan dia buat. Dia tak ada benda tu macam ni tak jadi, tak. Dia punya keyakinan luar biasa. Itu tahap yang abang-abang nak you all ada dalam kehidupan kita ni. Kalau kita faham bab tu insya-Allah nothing can stop us from achieving whatever that we nak dalam kehidupan kita. Jadi saya nak tekan ini maksud. Tadi sebenarnya benda ni kan, aku just like post je dekat WhatsApp group kita. Jadi kat situ dia orang suruh saya elaborate benda tu kan. Jadi
elaborate ni saya rasa okeylah, saya ambil peluang dekat sini, saya elaborate benda tu. Mungkin yang ada kat sini insya-Allah kalau you faham benda ni, awak dapat satu kata orang tu booster, satu rahsia, satu pedoman, satu petua yang kalau kita faham, oi, senang babe. Senang sangat insya-Allah. Tapi semua ni of course dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah juga yang membenarkan kita meyakini. Kalau Allah tak benarkan, kau tak yakin. Kau tak akan yakin, right? Tapi kerana Allah membenarkan kita meyakini benda yang kita yakin ni. Kan aku dah ulang-ulang balik. Sebab itulah yang sebenarnya sesuatu yang luar biasa lah. Sebab orang macam ni, orang yang tahu benda ni kan, dia bila berniat saja sesuatu, dia berniat, dia yakin pada satu benda, dia sebenarnya benda ni lebih power daripada doa tau. Dia lebih power daripada doa. Ini yang orang mungkin, dia mungkin ada tanya soalan-soalan ni kan, aku tak erti jawab engkau, right? Yang aku boleh bagi tahu adalah dia lebih power. Kalau doa diiringi dengan benda tu, lagi dia double swap tau. Dia lagi power dia. Sebab kadang-kadang kita berdoa, kita tak yakin. Kita tak yakin. Kita doa kerana kita terpaksa doa. Kita rasa doa, kan? Kita rasa, tapi ada tak keyakinan dalam doa tu? Itu yang kita kena sentiasa faham apa yang saya cuba maksudkan. Dia doa tanpa keyakinan ni, dia macam tak ada benda. Jangan kita berdoa sebab orang berdoa, orang suruh kita berdoa. Berdoa tu memang senjata utama orang Islam. Tapi saya nak bagi tahu, doa tanpa keyakinan dia tidak membawa apa-apa. Right? Doa yang penuh keyakinan, doa yang penuh, kata orang tak ada sanksi langsung. Itu yang Abang Abu cuba nak bagi tahu korang. Itu cara dia. Right? Saya rasa elaborasi ni fahamkan awak. Right? Fahamkan awak dalam kehidupan ni, itu yang membawa kejayaan orang-orang yang berjaya luar biasa. Kalau kita tengok kan, kita tengok ramai yang berjaya ni, dia duit pun tak ada, ilmu pun tak ada, orang pun tak ada, apa pun tak ada. Tapi dia ada satu benda yang kita tak ada, iaitu keyakinan dia yang luar biasa. Keyakinan dia tahap maksimum. Keyakinan dia yang melepasi logik. Keyakinan dia yang melepasi logik, emosi dia, melepas semua benda tu. Itu keyakinan yang perlu kita semaikan dalam hidup dan diri kita kalau kita nak capai kejayaan. Jadi, saya nak anda faham sangat benda ni. Mudah-mudahan ini akan memberikan anda satu, kata orang tu, satu sebab untuk bangkit balik, babe. Yang dah terlendih, yang tertinggal, yang dah macam, like macam dah give up ni, come on, babe. Yakin balik. Yakin dan bangkit balik dan capai benda yang selama ni hanyalah impian, hanya satu fantasi. Awak sekarang yakin dengan benda tu, dapat benda tu, jadikan dia realiti. 2021 ni jadikan dia sebagai satu bukti betapa kita bila yakin pada Yang Maha Pencipta, kita yakin tanpa ragu-ragu, kita yakin dengan penuh penyerahan kepada dia, pasti awak akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Itu yang Babu nak kongsikan pada pagi ini mengenai keyakinan. Tapi 10 sebab kenapa orang tak kaya kita sambung. Kita sambunglah 10 sebab kenapa orang tak kaya ni kan. Kat sini ada lagi. Okey, Assalamualaikum Abang Abu, rindu nak jumpa Abang Abu lagi. Okey, nanti join soft tu kita hari-hari jumpa dalam hari-hari pula, minggu-minggu kita jumpa dalam Zoom. Dan malam ni Abang Abu nak buat special Zoom percuma untuk korang ni, adik-beradik Abang Abu, untuk dalam 5 hari copywriting. Copywriting teknik 5 hari Abang Abu nak bagi secara percuma yang bernilai sampai 100 lebih, 200 kan. Siapa yang nak, tunggu je dalam grup-grup kita, right? Doa minta beri, kita yakin. Yes, petua dari Abang Abu, yakin lebih power. Nak berjaya kena yakin. Kita doakan, yes, yakin, semangat 2021, right? Okay. Itu antara benda yang Abang Abu nak share. Lepas tu, bila korang datang sini, apa kita nak buat? Kena tekan love banyak-banyak. Kan, love banyak-banyak. Tekan love banyak-banyak. Sampailah dia macam beribu-ribu love. Barulah best. Barulah nama pun Shah Rukh Khan. Baru betul kan. Tekan kat sana. Alright. 10 lagi sebab. Kita dah bagi 10 sebab sebelum ni. Sebelum ni Abang Abu dah bagi 10 sebab. Alright. Abang Abu nak tambah dengan lagi 10 sebab. Kenapa orang tak kaya? Kenapa dia orang tak kaya? Kena tahu juga kenapa orang ni tak kaya. Dia datang kelas. Dah lah datang kelas abang 6 hari, 7 hari, sebulan, setahun kan. Alright. Kenapa mereka tak ada? Tapi saya rasa
awak dah ada ni. Alright, mereka satu. Sebab yang ke-10, 11. Sebab tak ada ilmu wang yang betul. Ni dia. Alright, ini 10 sebab. Sebab yang ke-11, sebab tak ada ilmu wang yang betul. Financial literacy tak ada. Dia illiterate. Dia illiterate tau. Dia illiterate sangat. Dia tak faham. Dia tak faham finance kan. Dia belanja ikut sekati dia. Tak ada simpanan, melabur pun tak tahu apa benda dia melabur. Ini nama dia sebab tak ada ilmu kewangan yang betul. Nak pergi melabur konon tapi tak tahu apa kan. Tak tahu berapa ada nak melabur. Melabur apa tak tahu. Konon-konon dengar orang saham buat duit, dia pun nak juga jadi orang yang konon-konon nak buat saham lah, nak buat duit. Ada yang dia cakap nak invest dalam tu, dia entah apa benda invest. Dia cakap Bitcoin gila lah, dah naik banyak. Kau tahu ke apa benda Bitcoin dan macam mana nak melabur? Kalau tak melabur, kalau tak tahu jangan. Sebab tu, sebab dia orang ni tak kaya-kaya sebab tak ada ilmu kewangan. Dia rasa ikut hati, ikut orang, ikut benda-benda macam tu, right? So itu yang mereka rasa. Alright. Lagi satu yang sebabnya, sebab ke-12. Alright, Abang Abu sambil-sambil tu korang boleh tanya aku tau. Korang boleh tanya tau. Korang boleh tanya kalau kau nak tanya-tanya. Okay, aku nak terus sambung yang next. Aku nak just tulis lagi. Alright, okay. Yang ni sebenarnya sebabnya 12. Sebab ke-12. Sebab ke-12, apa ni dia? Sebab dia lah confused. Confused antara ilmu antara salah tulis antara pun tak kerti. Apalah Abang Abu. Confused antara ilmu ilmu dan informasi. Dia confused. Okey, dia confused. Apa maksud dia confused? Orang yang tak kaya ni, dia confused sebab antara ilmu dengan information. Ilmu ni sebenarnya adalah satu benda yang praktikal. Dia kena praktikal. So, itu nama dia ilmu. Kalau information, kita baca, itu information. Baca dan praktik adalah dua benda yang berlainan. Jadi, ramai orang yang tak kaya-kaya, dia rasa bila dia baca, dia belajar, dia dah ada ilmu. So, dia konon-konon dengan ilmu itu, dia rasa dia boleh melabur. Dia boleh, dia boleh meniaga. Sebab dia belajar, dia konon-konon pergi belajar. Tak, babe. Dalam realiti, orang kaya ni, kenapa dia kaya? Sebab dia ada ilmu, bukan informasi. Tapi ramai orang yang tak kaya, dia ada informasi. Information banyak, ilmu tak ada. Itu maksud dia. Apa itu information dan ilmu? Informasi adalah benda yang kita faham, kita tahu. Naik basikal macam ni, kita boleh naik. Itu adalah informasi. Tapi ilmu adalah orang yang naik basikal, dia mandu. Dia bukan mandu. Basikal apa? Ride bicycle kan. Orang yang kayuh basikal itulah dia ada ilmu dalam mengayuh basikal. Setakat dia ada information, it's not ilmu. Ini juga ada benda yang dia orang confuse. Dia orang rasa, aku dah belajar apa? Aku dah pergi sana apa? Aku dah pergi sini apa? Apa yang kau belajar? Kau pergi apa? Kau belajar apa? Ramai yang cerita pasal Abang Abu, saya dah pergi kelas bayar mahal. Halo, kau bayar mahal tu, kau belajar informasi. Kau tak belajar benda praktikal yang nak kena buat. Fahamkan benda tu. Confused. Dia ramai yang confused. Dia ingat bayar mahal pergi belajar dia boleh kaya. Halo, tolong sikit. You kena ada ilmu, bukan informasi. Alright? So, perlu ada ilmu, bukan informasi. Boleh ke boleh? Alright. Apalah Wati tekan love jam apa benda. Aku baru dapat 570. Aku nak 1000 lebih korang tekan. Like tak tekan tak apa. Love tu banyak. Okay. Syirah, faham, belajar, tak praktik-praktik. Bazir, jom kayu bang Ahad ni. Putrajaya. Saya tak hati kayu lah. Aku malah nak kayu. Banyak kerja aku nak buat ni. Aku kayu dekat office aku je. Sudah. Alright. Banyak sangat benda insyaAllah. So, fahamkan benda tu. Dia confused. So, itu yang kedua. So, kita teruskan lagi. Abang pun nak just like bagi lagi yang ketiga pula. Alright. Yang 13. Sebenarnya bukan 3. Yang ke-13. Sebab tu benda ni dia kena faham. Alright. Yang ni lagi best. Okay. Nombor 13. Tak tahu kira growth. Dia tak tahu. Atau ROI. Atau ulangan lah. Dia tak tahu lah. Bahasa mudah. Ni lagi satu sebab. Sebab dia tak tahu kira the growth tau. ROI macam nak kira. Kan dia tak tahu. Dia rasa benda tu macam menguntungkan tapi dia merugikan. Macam ada juga yang tanya Abang Abu.
Babu, saya nak ambil loan, loan apa tu? Loan ASB dan saya nak invest dalam ASB. Kan, saya nak bulan-bulan, saya nak invest, saya ada banyak benda ni. Tapi, minta maaf lah. So, kita kena faham apa percentage return yang kita boleh dapat ROI. Kita kira ROI, pulangan kita, growth kita. Benda tu boleh tak capai kita punya matlamat dalam masa yang kita tentukan. So, kita kena faham benda tu. Alright, kita kena faham benda tu. Alright, ini kayuhan PR bang, kayuhan siap. Alamak, saya tak gerti lah bang kayu-kayu ni. Kaki dah londe, macam mana nak kayu? Ada yang pakai mesin tak? Yang aku bawa dia boleh jalan sendiri, then aku okey lah. Kan, tapi hari Sabtu Sabtu saya ada program lah bang. Ahad ni ada program. So macam mana kan? Tak apa, saya doakan Abang Zul recommend aku dekat CEO tu semua. Recommend, cakap ni budak ni bagus ni. Dia macam Syarukan cakap dia. Alright, jadi kita perlu belajar. Bila kita nak mencapai sesuatu kekayaan dalam bentuk kekayaan ni, dia kena faham ROI dia. Kena faham berapa lama yang aku perlu untuk dapat capai benda ni. Apa benda-benda yang memberikan aku ROI yang tinggi, pulangan yang better. Alright, ini perlu dilakukan oleh orang yang nak kaya. Orang yang tak kaya dia tak peduli. Dia rasa benda ni, dia tengah dengar viral, benda ni bagus, dia pergi join. Benda ni bagus, dia tak tahu apa benda yang dia join, ROI dia macam mana and all those stuff. So inilah yang perlu kita juga faham, yang ini tajuk ataupun sebab ke-13. Alright, sebab ke-13 daripada 20 ni. Abang pun sambung lagi terus. Okey, kita ada yang ke-14. Tak faham atau kau tak tahu apa benda yang aku cakap ni, kau boleh tanya aku. Alright, nanti aku betulkan balik. 14 ni, yes, tak tahu ambil calculated risk. Dia macam dia dengar risk. Oh, kena ambil risk. Dia orang pun ambil risk. Tapi dia tak ambil calculated risk. Kan? Dia tak faham berapa duit yang dia ada, yang boleh labur dalam benda ni, berapa duit yang dia kena labur benda ni. Dia tak ada sistem. Jadi dia ada duit, okey, ini boleh duit, okey aku masuk, alright, sebab apa? Dengar brother tu buat duit, brother ni buat duit, ini masuk boleh dapat banyak ni, dia tak ada ambil satu calculator risk, dia main masuk saja dan akhirnya dia marah orang lepas semua tak kena. Jadi pastikan bila nak buat benda tu, awak tahu apa risiko dia. Itu maksudnya calculated risk. So kalau aku masuk benda ni, apakah aku punya risiko dia? Alright, risiko dia mungkin aku kehilangan duit ni kalau dia jadi macam ni. Jadi, okey tak untuk aku nak melaburkan? Sanggup tak aku hilang duit ni kalau apa-apa terjadi? Jadi, itu nama dia calculated risk. Alright, kita ambil calculated risk. So, dalam benda-benda kewangan ni, ramai yang tak kaya-kaya sebab dia ambil risiko. Sebab apa? Dia dipaksa ambil risiko. Cakap, kena ambil risiko, babe. Nak kaya, kena ambil risiko. Yes, memang betul. Tapi orang yang kaya, dia tak akan ambil risiko tanpa dia tahu apa masalah dia. Apa dia punya, this is what we call calculated risk. Alright, okay. Ini lagi satu. Dia orang ni, nombor 15 okay, discourage. Ni discourage ni kalau macam dalam bahasa English dia, discourage lah. Dia discourage. Maksudnya dia orang ni macam cepat putus asa ataupun dia takut. Dia takut bila mungkin apa yang dia buat tu seolah-olah tak menjadi. Dia orang takut. So dia tak nak buat lagi. Dia tak belajar daripada benda tu. Malahan dia menjauhkan diri daripada benda tu. Right? Itu yang perlu juga kita faham. Orang yang kaya ni, dia bila benda tu tak jadi, dia faham kenapa dia tak jadi. Apa pasal dia tak jadi. Dia tengok orang lain jadi, dia tak jadi. Jadi apa yang perlu dia buat dan betulkan? Bukan dia give up. Tapi orang yang tak kaya ni, dia tengok alamak habis lah, tak boleh lah benda ni, aku tak nak masuk dan sebagainya. Jadi itu juga penyebab kenapa ramai orang yang tak kaya-kaya. Alright, boleh? Kita teruskan lagi. Abang Abu cuba bagi lagi 3 ke 4. Salam bro AA. Alright, salam sistem enjin wang. Nampak tu? Abang Andy dah cerita pasal sistem enjin wang. Bagus abang. Alright, kita juga ada Mayalan. Alright, salam bro Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, jadi yang tu they discourage. And lepas tu saya nak just like bagi satu lagi, 16 Saya nak tambah supaya awak macam adalah some element datang belajar. Tapi yang first tadi, yakin tu jangan lupa, babe. Yakin tu jangan lupa. Okay, yang ni common sebab tak tahu nak manage
investments. Dia memang tak tahu nak manage. Ini sebab yang seterusnya. Dia orang tak tahu macam mana nak manage investments. Dia tak tahu apa. Macam bagi yang datang abang-abang punya kelas dalam soft, dalam program 7 hari, abang-abang dah bagi sistem. Right? Sistem engine. Macam mana kita nak manage kita punya investment supaya dia bukan hanya terselamat daripada risiko-risiko tertentu, sebaliknya dia juga memberikan peluang untuk kita terus menjana dan mencapai matlamat financial independent. Alright? So ramai dia tak tahu manage. Dia main gasak je. Paling kuat dia manage dengan konon-konon ada insurance. Oh, insurance aku dah ada, settle lah. Alright? Dia punya pemikiran tu pemikiran biasa. Dia bukan pemikiran investors yang level 4 tu. Dia bukan macam tu. Dia fikir benda yang insurance ni, okey lah aku dah ada insurance kereta, insurance itu je lah. Dia tak tahu macam nak manage dia punya kata orang tu investment. Jadi itu adalah yang ke-16. Alright, boleh? Alright, fahamkan benda ni babe. Ini sebenarnya sambungan daripada semalam lah. Sambungan daripada 2 hari yang lepas kan. Saya cerita pasal 20 sebab, 10 sebab saya dah bagi. Yang tak tahu tu pergilah tengok balik, check aku punya aku punya live sebelumnya boleh dapat. Alright. Selepas tu tak tahu mana nak dapat investments yang best. Ini minta maaf lah ya. Ini aku kena cakap juga. Sebab kenapa dia orang tak kaya? Sebab dia tak tahu mana nak dapat investment yang best. Kan? Sebab invest ni dia tak tersedia di atas piring kat luar sana. Dia tak ada. Dia kena buat dia punya network, you kena cari investment tu, you kena dapatkan detail investment, baru kita dapat investment yang best. Investment yang best ni tak tersedia di atas piring. Oh, konon-konon nampak ini investment best. Oh, pergi bank, oh kita boleh masuk ni investment best. Oh, kita main saham ni kita investment best. Itu semua bukan best. Brothers and sisters, alright? Sebab tu ramai yang tak kaya ni, dia tak tahu mana nak dapat investment yang best. So dia ikut-ikut apa yang tersedia di pasaran. Apa yang dah ada kat pasaran, dia rasa itulah yang best. Ini yang menyebabkan orang yang tak kaya-kaya ni, dia invest dalam benda yang ada, dia tak tahu. Itu masalahnya. Jadi untuk nak kaya ni, kena tahu di mana investment yang best-best ni. Alright? So itu juga yang perlu kita fahamkan. Alright? Dan seterusnya 18. Alright? 18 ni saya bagi lah 18 ni. Alright? Dan 18. Okey, kita bagi 18 mana macam mana nak accelerate macam mana accelerate investment. Kan? Ini lagi satu, dia orang tak tahu babe. Aku tengok dia orang tak tahu, orang yang tak kaya ni dia tak tahu macam mana nak accelerate the investment. Dia buat investment tapi dia tak tahu macam nak accelerate dia lagi laju. Dia tak tahu. Dapat investment, dia dapat untung, dia buat something. Sebaliknya abang-abang dah ajar macam mana kita nak accelerate benda tu. Sebab tu, hey, hello, 7 hari yang abang-abang buat 6 hari ni dekat Melaka, dekat Johor, dekat KL ni, ambil peluang, datang. Jangan jadi cingai. Jangan jadi orang yang terlepas peluang. Alright, ini program ribu-ribu, dapat dengan harga 300, siap makan, minum. Janganlah aku rasa macam orang yang tak sioman sahaja yang melepaskan peluang-peluang macam ni lah. Itu pendapat abang-abang yang jangan marah. Tapi itu cara saya melihat benda tu. Right? Okay. Asyik sebelum ni memang tak pandai nak urus kewangan. Baru nampak. Memang boleh kaya dunia akhirat. Best. Yang penting buat peringatan untuk diri sendiri. Hehe. Baru habis worker. Orang lain dengan muzik saya tengok nasihat abang. Best. You the man, babu. Alright, cakap Syarukan bawa aku semangat sikit. Alright, jadi ini adalah antara 8 dan 2 lagi yang sebenarnya dia benda yang pastinya buat awak macam betul ke abang-abang ni. Alright, ya, ini dah saya ulang balik nombor 19 ni, tak nak sedekah. Tak nak sedekah be, orang yang tak nak sedekah atau sedekah dengan harapan. Harapan benda jadi. Aduh, tak ikhlas betul. Alright. Ini saya nak awak fahamkan benda ni. Alright. Yang ni nombor 19 ni. Ramai orang dia bersedekah. Alright. Betul, bagus. Tapi orang kaya ni, dia bersedekah, dia tak mengharapkan tau. Dia tak mengharapkan. Dia ikhlas.
Dia sedekah, dia ikhlas. Dia tengok orang tu susah, dia bagi duit. Dia tengok orang tu lapar, dia bagi makan. Tapi orang yang tak kaya ni, dia tak nak sedekah tau. Tapi kalau dia sedekah, dia cakap, dia sedekah sebab orang cakap, kau sedekah kan kau dapat, dia akan mula sedekah. Benda tu tak ikhlas, babe. Benda tu menjadikan sedekah tu masih ada power. Sedekah tu ada masih power. Alright, bila kita sedekah, pasti kita akan dapat, itu confirm. Tapi bila kita buat dengan satu niat yang tak ikhlas, maksudnya kita berharap benda tu tak ikhlas lah. Aku buat ni, aku nak benda tu, sebab tu aku buat. Kalau tak, aku tak buat. Itu yang sebenarnya jadi masalah. Alright? Jadi, yang ni juga menyebabkan orang tak kaya. Orang yang tak kaya. Dia tak kaya sebab benda yang dia tak nak sedekah, ataupun dia sedekah kerana terpaksa atau mengharapkan satu. Dan last kali, yang saya nak ulang balik adalah yakin. Allahu Akbar. Ini aku dah cerita hari ni tau. Siapa yang dapat benda ni, aku rasa, ya Allah, itu adalah satu benda yang luar biasa lah, babe. Sebab saya selalu doa pada Allah untuk bagi ilham. Bukan saya je, saya punya ustaz saya selalu, saya minta dia doakan, dan dia selalu doakan, ya Allah, berikan abang-abang ilham untuk ilham untuk membantu ramai lagi di luar sana mencapai kejayaan dunia akhirat. Aku selalu minta doa pada ustaz aku. Dan ustaz aku selalu doa macam tu. Dia berikan ilham. Mudah-mudahan ini juga mungkin satu ilham yang Allah bagi untuk saya kongsikan pada anda, keyakinan. Jadi ini adalah antara 10 benda yang abang nak kongsi pada hari ini. Alright, pada hari ini abang nak kongsi 10 yang sebelum ni saya dah kongsi. 10 sebelum ni dan 10 pada pagi ni. Dan saya nak ulang balik sikit demi sikit. Supaya korang dapat balik. Alright, nombor 11. Siapa ni? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Abu yang manis. Yes, Shah Rukh Khan Malaya. Alright, boleh. Korang ada kenal tak macam director ke, yang director movie ke apa, yang boleh ajak aku berlakon? Aku pun nak jadi pelakon juga. Tak boleh kan? Boleh ke tak boleh ni? Boleh, aku rasa kan. Jadi kalau korang kenal ke apa, kau bagilah tahu, ni ada satu mamat ni, dia macam Shah Rukh Khan, dia perasan lah cakap macam tu. Kau jangan cakap dia macam Shah Rukh Khan, kau cakap dia cakap macam Shah Rukh Khan dan kita orang rasa dia perasan. Kau cakap macam tu. Biar dia call aku, mana tahu aku dapat berlakon, nanti kau orang juga yang bangga. Cakap, ini abang Abu ni Shah Rukh Khan, kita kenal. Something like that lah. Okay, saya ulang balik. Alright, saya ulang balik. Yang pertama, sebab dia tak ada ilmu kewangan yang betul. Sebab tu abang Abu ajak datang belajar ilmu kewangan dulu. Bukan ilmu pelaburan, ilmu saham, ilmu hartanah. Nanti dulu. Alright, nanti dulu. Belajar kewangan dulu. Belajar urus kewangan. Pastikan ada simpanan. Pastikan perbelanjaan kita ni diatur dengan betul. Jangan kejar kekayaan. Biarlah orang yang nak kejar tu pergi, biar. Tapi bila kita, Allah bagi ilham, Allah bagi kita satu panduan, kita ikut benda tu. Jangan terburu-buru, kerana terburu-buru ini adalah sifat setan. Setan yang suka terburu-buru dalam benda. Jadi dia bawa sifat tu. Jangan. Alright? Kita diajar untuk bersederhana, kata orang tu, jangan terburu-buru melakukan sesuatu tanpa mempunyai satu ilmu yang betul. Sebab tu ilmu kewangan saya letakkan yang first. Kedua, saya cakap ramai yang tak kaya ni sebab dia confuse antara ilmu dengan informasi. Ilmu adalah benda yang perlu kita praktikkan supaya kita tahu itulah ilmu dia. Dan informasi adalah benda-benda yang kita baca yang kita tak tahu apa asal-usul, apa benda dia, apa perasaan dia, kita tak tahu. Kita hanya secara theoretical, kita faham, kalau air tu panas, kita tahu panas. Tapi kita tak akan tahu apa tu panas selagi kita tak pernah rasa panas. Bila kita rasa panas tu, kita tahu apa maksud panas. Tapi kalau kita baca, kalau kita letak tangan di api, dia akan membakar. Kita tak pernah rasa benda tu. Kan? Tapi sebab kita tahu api tu panas, kita boleh feel balik. Panas. Nampak? So itu antara differentnya ilmu dan informasi. Ketiga, diorang tak tahu macam mana nak mengira ROI, pulangan, macam mana nak kira, apa tu percentage yang kita dapat ni, dan apa maksud percentage. Kalau kita dapat 4%, apa pula inflation? Inflasi tu apa? Kalau inflasi 5% dan awak dapat 4%, awak rugi, babe. Awak rugi. Ramai tak faham benda-benda ni. Inflasi tu, apa maksud inflasi? Fahamkan apa itu inflation supaya awak tahu apa yang awak invest tu, dia ada ROI yang membawa ke growth yang kita nak. Sebab tu ilmu kewangan penting. Belajar tu. Alright, yang seterusnya, dia orang ni tak tahu nak ambil calculated risk. Mereka melabur tanpa mempunyai atau mengetahui apa risiko pelaburan tu. Calculated risk. Alright, calculated risk. So itu yang sebenarnya kita kena faham. Alright, dan yang seterusnya, they discourage.
Mereka bila melakukan sesuatu, kalau benda tu tak jadi, dia discourage. Dia macam give up. Dia macam tak mau lagi. Tapi orang yang berjaya, jadi kaya ni, bila dia tak berjaya, dia gagal, dia cuba belajar kenapa dia gagal, apa sebabnya. Mesti ada something yang dia kena ubah atau dia betulkan supaya dia dapat balik benda yang dia nak. Alright, itu yang ke-15. Ke-16, tak tahu macam mana nak manage investment. Dapat duit, apa nak buat dengan duit ni? Tak tahu, babe. Tak tahu. Kan? Dia tak tahu macam mana nak manage. Jadi dia simpan, dia buatlah apa yang dia suka. Right? Itu juga sebab kenapa mereka ni dalam keadaan macam tu. Dan seterusnya. Nombor 17, tak tahu mana nak dapat investment yang best. Tak tahu, babe. Sebab investment yang best tak terletak, tak tersedia di atas piring. Alright? Dia tak sedia di atas piring. Investment yang best tak ada. Kau pergi bank tanya mana investment yang best, tak ada. Kau tanya insurance agent mana investment yang best. Mereka akan bagi benda-benda yang produk yang dah ada, yang sebenarnya dia bukan investment yang best. Tak maaf lah aku cakap. Betul. Alright, itu adalah protection of punya savings dan sebagainya. Alright, investment yang best takkan ada dalam benda-benda yang tersedia. Alright, itu adalah investment yang average, investment yang okay, nak like. Tapi kalau nak best, awak kena mencari investment tu. Alright, yang 18, sebab tu orang yang tak kaya-kaya ni, dia tak tahu mana nak dapat benda ni, jadi dia remain where they are. Nombor 18, macam mana nak accelerate pula, macam mana nak macam tekan minyak lagi laju. Macam mana kita nak jadikan dia lagi laju putaran kita punya investment tu supaya dia menghasilkan dan membuahkan lebih better. Dia tak tahu. Sebab tu kita ada enjin, kita ada banyak benda yang Abang Abu bagi untuk kita faham macam mana accelerate. Alright? Nombor 19, tak nak sedekah. Diorang ni tak nak sedekah. Kalau dia sedekah pun, dia nak sedekah dengan ada satu niat nak dapat sesuatu. Memang kita kena faham. Bila kita sedekah, benda tu automatik. Jadi itu jadi ikhlas. Jadi buat saja. Jangan meletakkan sesuatu untuk dapat baru kita nak sedekah. Alright? Kita buat saja dan awak akan faham. Bila awak faham, akan buat. Dan dia akan mudah pula. Kalau dulu macam rasa 1000 tu macam susah sangat. Tapi bila kita dapat merasai dan menjiwai apa yang kita dapat daripada sedekah, awak akan bersedekah lebih. Lebih-lebih lagi pada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang kita rasa sangat memerlukan dan sangat berhak untuk menerima benda ni, kita bagi tanpa apa-apa pemikiran. Orang kita bagi supaya mereka dapat dan akhirnya itu akan membawa pulangan yang baik untuk orang-orang kaya. Orang yang tak kaya ni tak sedekah, tak sedekah. Alright? Dan nombor 20 aku dah cerita balik yakin tadi. Alright, yakin. Alright, yakin. Belajar dengan Abang Abu ni, yakin dulu baru belajar. Jangan belajar dengan Abang Abu baru nak yakin. Tak. Yakin dulu yang sebenarnya aku akan dapat, aku akan capai matlamat ni. Aku nak belajar dengan Abang Abu, right? Dapatkan coach, babe. Dapatkan coach. Right? Dapatkan coach yang betul untuk coach awak mencapai financial independent, mencapai satu kebebasan ekonomi supaya kita mempunyai satu masa, kita dapat masa yang boleh kita gunakan untuk kebaikan. Right? Masa yang kita boleh laburkan untuk saham-saham akhirat. Saham-saham yang akhirat sekali. Right? So itulah je yang Abang Abu nak sampaikan setakat ini kepada anda. Jadi sekali lagi saya ambil cakap peluang ni. Datang ke Melaka 4 hingga 9, 11 hingga 16 di Johor, 18 hingga 23 di Kuala Lumpur. 6 hari camping bersama dengan Abang Abu. Pagi, petang, siang, malam kita kasih putar-putar, kita transform awak. Daripada memang tak tahu apa benda sampai orang yang dah boleh mengajar something. Daripada orang tak ada simpanan sampai dah boleh ada simpanan yang banyak. Daripada tak tahu apa tu buat duit, dah boleh buat duit on the spot. Daripada tak tahu macam mana jadi kaya, hoi yo, dah tahu macam mana, right? Ini semua brother Abu gua kasih sama lu, right? Jadi kalau lu orang percaya sama gua, right, lu sign up saja. Right, sign up saja benda ni, kita jumpa depan-depan, kita cerita benda yang betul, right? Saya tak mau berlagak nak cakap besar semua. Saya just buat benda yang insya-Allah saya boleh. Saya tunjukkan awak cara-cara dia, right? So bahasa pun sudah berubah sikit, bahasa apa saya tak tahu saya pakai ni, tapi insya-Allah apa yang saya sampaikan ni mudah-mudahan sampai kepada anda. Alright, Azna, Abang Abu, mak nak sedut energi Abang Abu sikit. Best. Ambil saja mak. Doakan saya mak. Right, doakan saya mudah-mudahan Allah ikhlaskan hati saya untuk terus memberi manfaat. Mudah-mudahan biarlah usia saya ni usia yang terus memberikan manfaat dan setiap masa ni biarlah Allah izinkan saya untuk buat baik. Mudah-mudahan
jauhkan diri daripada benda-benda yang tak baik. Untuk saya, kita ni manusia biasa, banyak melakukan kesilapan. Mudah-mudahan dengan doa-doa anda ni semua, Allah akan terus memberikan kebaikan dan terus berubah jadi best. Bahasa baku Singapura. Oh iya kah? Saya pun tidak tahu apa bahasa yang saya gunakan tadi. Bagaimanapun, apa yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita ini adalah untuk sentiasa bersangka baik dengan apa yang berlaku. Kita sentiasa mendoakan orang-orang lain dalam kehidupan supaya agar mereka mencapai juga kejayaan-kejayaan dunia dan akhirat. Itu sajalah daripada Abang Abu, insya-Allah. Alright, so kalau tak ada apa-apa, saya nak just say thank you very much for all of you yang ada kat sini. Wawarkan benda ni pada orang lain. Jangan lupa untuk bersama dengan Abang Abu dalam program Abang Abu di Melaka. Saya nak just tunjuk kalau saya boleh ambil benda ni. Alright, saya nak you all register lah. Bagi yang tak pernah datang, tak pernah tahu pasal program-program Abang Abu ni, ambil lah peluang ni. Alright, ambil peluang ni, datang. Alright, so saya nak tunjuk benda ni saja. Alright, kepada anda. Okay, ni dia. Ni yang kat Melaka. Yang kat Melaka. Saya nak tunjuk kat Melaka. Boleh? Ni Melaka, nampak ni? Ni yang kat Melaka ni. Nampak tu? Nampak tu? Ni Melaka. Telefon tu 0197510509 tu nombor aku tu. Kau WhatsApp, nanti aku boleh lah WhatsApp pada in charge yang boleh contact ataupun teruskan. Jangan lepaskan peluang ni, babe. Alright, MITC Hotel tu makan kasih. Tempat tinggal kasih 5 hari 5 malam, 6 hari 5 malam, tidur kat sana, makan kasih, ilmu RM7,000 punya ilmu kasih. Bayar berapa? 300 je. 300 saja bayar. Tak ambil peluang ni, aku pun tak tahu nak cakap apa dengan orang yang tak ambil peluang ni lah. Mungkin ya, kalau dia tak ambil, dua je lah. Sebab satu, mungkin dia ego sangat, dia berlagak, dia dah tahu semua tu satu. Kedua, mungkin dia rasa, alamak Abang Abu, siapa dia ni, apa benda yang dia boleh ajar ni kan. Pakai pun macam Bangla kan. So itu mungkin akan menjadikan mereka tak nak join. Itu terpulang pada awak. Sebab ini adalah, saya cakap dengan Allah, ya Allah, Engkau bukakan hati-hati orang yang betul-betul boleh bermanfaat daripada ilmu ni. Engkau bukakan hati dia, biarlah dia orang saja yang datang. Yang tak nak buka hati ni, tak nak. Kalau Allah dah bukakan hati, kau datang, insya-Allah kau akan dapat. Alright? Jadi, itu sajalah daripada Abang Abu kepada anda. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang ada dekat sini. Alright, siapa ni? Amin. Okey, semua ni. Alright, bahasa baku kan. InsyaAllah, hantar adik pergi program 6 hari. Semoga dia dapat ilmu daripada program bagus macam ni. Bagus, Alhamdulillah. Syiraz, kau bukan dapat ni je tau, kau dapat pahala. Kan? Kalaulah adik kau ni dapat bersedekah, lepas tu dia boleh berzakat, dia boleh berinfak. Ya Allah, kau dapat pahala yang sama macam dia. Betul? Serius. Kau dapat, baguslah, terima kasih untuk tu. Rugi tak follow. Memang rugi. Isma tahulah. Isma bayar RM22,000 untuk datang program. RM15,000 ke tunjuk batch 1. Kau batch 2 kan? Right? Okay, tak ambil sebab ada hal lain, tarikh tu bersangka baik. Yelah, aku tak cakap ni. Itu terpulang lah. Aku cakap siapa yang Allah bukakan dia punya hati dia je. Aku tak cakap, aku tak sangka buruk lah AB Aiza. Aku cakap dia rugi je. Kadang-kadang Allah ni dia memang semua benda tu yang terbaik untuk masing-masing lah. Jadi aku pun doakan yang tu buka hati je datang. Bangla, oi ni Syarukan. Tak percaya tanya Azim Nur, dia dah join. Amin. Dan share. Okey, insya-Allah. 21K Abang Abu. 21K ni. Ni kau tanya dia tu. Isma bayar 21K. Korang bayar 300 untuk 7 hari. La ilaha illallah. Alright. So itu sajalah yang saya dapat sampaikan sama-sama dengan anda semua. Doakan Abang Abu. Mudah-mudahan kita akan berjumpa di Melaka. Selepas tu kita ada di Johor. Saya tak promotekan Johor dulu. Melaka dulu. Lepas tu kita akan cerita pasal Johor. Alright. So itu saja daripada Abang Abu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan satu tepukan gemuruh kepada anda yang ada di sini. Kita juga nak bagi bicycle horn. Kita nak bagi DJ. Kita nak bagi party noise. Yes, kita nak bagi. Alright, satu ni. Dan kita nak bagi. Dan sekali lagi kita nak bagi tepukan. Alright, Kak Nur Aniza MJ. Jangan ada date lepas ni. Join je.
Kelas kat Melaka tu nanti baru tahu power ke tak. Tak power. Tak power. Tak ada power. Tak apa-apa. Alright? Yang power Allah, tak ada apa-apa. Jadi jangan datang tengok power, tak ada. Orang biasa, sama je macam korang juga. Alright? Yang akan mati bila Allah ambil je. Kalau power, dia tak boleh mati, babe. Kalau tunjuk orang yang tak boleh mati, dia lah paling power. Tapi setiap orang ni akan mati, jadi kita tak ada power, babe. Jadi jangan kita nak berlagak kita ada power, kita tak ada power. Alright? Yang ada Allah sahaja. Alright? Okay, thank you very much. Share Hon sikit. Hon apa Hon? DJ Hon. Terima kasih AA sebab tak lekit ilmu. Semoga yang baik-baik untuk AA. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok jam yang sama. Alright. Dan malam ni Abang ada special 5 hari punya copywriting mastery. Kita nak copyright macam mana pun Abang Abu nak share secara percuma dalam Zoom. Bagi yang adik-beradik semua dalam Zoom bersedia, saya akan hantar link. So you akan dapat bersama dengan Abang Abu. Alright, itu saja. Best.